Elia, iaitu Nabi Tuhan, melawan 850 orang nabi palsu dan menang. Pada zaman ini apabila nabi-nabi palsu berleluasa, mari kita lihat kemenangan gereja Tuhan melalui babak ramalan. Ahab ialah raja Israel yang menyembah Tuhan, tetapi dia berkahwin dengan Izebel yang menyembah dewa lain, membina mazbah untuk Baal dan membuat patung Asyera. Dia melakukan apa yang lebih jahat daripada semua raja sebelum dia. Tuhan menjadi sangat marah dan menghantar Nabi Elia kepada Ahab untuk memberi amaran tentang dosanya. Apakah reaksi Ahab? Adakah dia betul-betul bertaubat atas kesalahannya? Tidak, tetapi dia digoda oleh Izebel dan membunuh nabi-nabi Tuhan dengan kejam. Kemudian seperti firman Tuhan, kelaparan yang teruk bermula di seluruh Israel. Raja Ahab yang cemas kerana kelaparan yang lama mencari Elia untuk meminta hujan. Kemudian, Elia meminta raja untuk memanggil 450 orang nabi Baal dan 400 orang nabi Asyera ke Gunung Karmel. Ahab mengumpulkan semua umat dan nabi-nabi palsu di Gunung Karmel. Lalu, perlawanan 850 versus 1 yang menakjubkan apabila Tuhan menyatakan kuasanya pun bermula. Biar saya menjelaskan peperangan itu secara ringkas. Mula-mula Elia dan nabi-nabi palsu masing-masing mengambil seekor lembu jantan, memotong dan meletakkannya di atas kayu. Apa yang penting pada masa itu ialah mereka tidak meletakkan api. Kenapa? Apabila Elia dan nabi-nabi palsu memanggil nama Tuhan mereka, Tuhan yang menjawab dengan api dari syurga akan dinyatakan sebagai Tuhan yang benar. Jadi, apakah yang terjadi akhirnya? Walaupun 850 orang nabi palsu berteriak-teriak dan mencurahkan darah mereka dari pagi hingga petang, tiada jawapan dari syurga. Dewa mereka adalah palsu. Kemudian Elia mengambil 12 batu selaras dengan jumlah suku keturunan Yakub dan membina mazbah. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di syurga. Selepas doa Elia yang ikhlas, sangat mengejutkan, api turun dari syurga dan identiti nabi-nabi palsu didedahkan di depan umat Israel. Itulah kerja Tuhan yang mendedahkan dirinya sebagai Tuhan sebenar kepada seluruh dunia. Elia yang mempercayai Tuhan dan menghadapi 850 orang nabi palsu dengan berani. Kemenangan ini boleh terjadi kerana Tuhan yang Maha Kuasa menyertai Elia. Sama seperti masa lalu, zaman ini juga ada banyak nabi palsu. Mereka meletakkan perangkap penipuan yang membimbing orang kepada kebinasaan. Pada masa ini, di manakah kerja mulia untuk mencapai kemenangan dengan beriman kepada Tuhan yang sebenar akan berlaku? Alkitab berkata bahawa kerja Elia, satu orang melawan 850 orang, akan berulang pada zaman ini. 7 perayaan dalam 3 kali telah dimansuhkan pada zaman kegelapan. Kristus Ahsanghong memulihkan mazbah kebenaran dan membuka jalan kehidupan kepada ibu kehidupan. Kristus Ahsanghong ialah Nabi Elia yang muncul menurut ramalan Alkitab, dan dialah Tuhan Roh Kudus. Persatuan misi dunia gereja Tuhan, yang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu tinggal, ialah gereja kebenaran. Di sini, Tuhan Elohim memberikan kemenangan keselamatan.